Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami Nurul Natasha binti Rashid dan juga Khairul Najmah binti Muhammad Khalid ingin membentangkan kajian kuantitatif, kualitatif dan juga kajian campuran. Terdapat dua jenis kajian kuantitatif iaitu yang pertama ialah kajian tinjauan dan yang kedua ialah kajian supaya eksperimen. Kajian tinjauan merupakan kaedah penyelidikan yang paling popular digunakan dalam bidang sains sosial bagi mendapatkan pandangan orang ramai mengenai sesuatu isu semasa menurut Chua pada tahun 2006. Antara teknik persempelan bagi kajian tinjauan ialah pungutan data melalui soal selidik dan juga kaedah temu bual. Bagi kajian tinjauan, pungutan data haruslah mempunyai responden seramai yang boleh dan minimum ialah 30 orang. Antara bentuk soalan yang boleh digunakan bagi kajian tinjauan ialah terbuka, tertutup, sebahagian terbuka dan juga yang terakhir ialah penggunaan skala Likert. Matlamat kajian tinjauan terdapat 3 iaitu deskriptif bagi mengumpul maklumat mengenai pemboleh ubah, penjelasan untuk membuat perbandingan menggunakan faktor atau pemboleh ubah dan yang terakhir ialah penerokaan bagi mengenal pasti masalah atau justifikasi kepada sesuatu keadaan. Dan instrumen yang digunakan bagi kajian tinjauan ialah menggunakan borang soal selidik, kaedah temu bual iaitu melalui kaedah temu bual bersama individu ataupun melalui telefon dan yang terakhir ialah tinjauan iaitu menggunakan surat dan juga internet. Terdapat dua jenis kaedah tinjauan iaitu yang pertama ialah tinjauan silang dan yang kedua ialah tinjauan longitudinal. Bagi tinjauan silang ialah pengumpulan data yang dilakukan hanya sekali. Sebagai contoh, kajian yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap kerisauan pelajar terhadap aktiviti penulisan karangan bahasa Inggeris pada tahun 2020. Bagi kaedah tinjauan longitudinal, terdapat 3 cabang dalam tinjauan ini iaitu yang pertama ialah aliran di mana ia digunakan untuk mengkaji dan membandingkan perubahan. Antara senario yang boleh dikaitkan ialah kajian tentang masalah yang dihadapi oleh para pelajar yang menginap di Kolej Burhanuddin Helmi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kedua ialah kohort di mana digunakan untuk mengkaji kestabilan atau perubahan ciri dan tingkah laku dalam sesuatu kohort atau populasi yang kecil. Sebagai contoh, kajian yang dijalankan untuk mengkaji perubahan tingkah laku pelajar SBP selama 5 tahun. Dan yang terakhir ialah kaedah panel di mana kaedah ini digunakan untuk mengkaji perubahan dalam individu yang sama. Sebagai contoh, kajian yang mengkaji perubahan keputusan peperiksaan Ahmad selama 3 tahun. Seterusnya, kajian separuh eksperimen yang menjalankan kajian kawalan terhadap pemboleh ubah di bawah situasi yang sebenar dan dimanipulasikan oleh penyelidik. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sebab dan akibat kajian. Antara teknik persempelan yang digunakan bagi kajian separuh eksperimen ialah dapatan yang diperoleh daripada hasil kajian makmal dan juga kajian tidak menguji nilai atau kegunaannya. Terdapat 3 jenis bentuk penyelidikan bagi kajian separuh eksperimen iaitu eksperimen tulen, eksperimen luar makmal dan eksperimen semula jadi. Di bawah cabang kajian eksperimen, terdapat juga kajian kuasi di mana kajian ini digunakan apabila responden kajian tidak dapat diagihkan secara rawak. Kaedah ini sesuai digunakan untuk mengkaji masalah pembelajaran apabila subjek kajian telah sedia wujud dalam keadaan tertentu menurut Majid pada tahun 2000. Antara reka bentuk kajian kuasi yang terdapat ialah reka bentuk ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang, reka bentuk regresi tidak bersambungan dan juga reka bentuk siri masa.
Bagi reka bentuk yang pertama, ia mengandungi dua kumpulan responden yang tidak diperoleh melalui pilihan rawak. Reka bentuk yang kedua pula digunakan dalam kajian berkaitan kumpulan khas atau lemah dalam sesebuah organisasi. Kajian ini juga sesuai digunakan untuk program pemulihan dalam sesebuah kelas atau sekolah. Dan reka bentuk yang terakhir digunakan untuk mengukur pengukuran yang sama ke atas variabel bersandar pada tempoh yang berlainan. Beralih kepada kajian kualitatif. Terdapat dua jenis kajian kualitatif iaitu kajian kes dan juga kajian etnografi. Menurut Yin pada tahun 2009, kajian kes didefinisikan sebagai kajian yang digunakan dalam situasi bidang psikologi, sosiologi, sains politik, kerja sosial dan juga perniagaan. Kajian kes juga digunakan untuk menjawab soalan kajian tentang sesuatu fenomena semasa, iaitu menggunakan teknik 5W1H. Teknik persampaian yang digunakan bagi kajian kes ialah pemerhatian, temu bual dan juga dokumen analisis. Penggunaan variasi sumber data untuk triangulasi data bagi kajian kes. Triangulasi data merupakan kaedah yang berbeza untuk mendapatkan pelbagai jenis data. Dan yang terakhir, kajian kes juga popular digunakan dalam bidang polisi maklumat. Sebagai contoh, kajian terawal yang dikesan menggunakan kajian kes ialah yang dilakukan oleh D pada tahun 1996. Terdapat 3 jenis kajian kes. Yang pertama ialah kajian kes intrinsic. Kajian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman terperinci dan tidak terperinci dan ianya tidak menggunakan teori. Sebagai contoh, kajian sistem peparitan yang menyebabkan banjir kilat di kawasan Kuala Lumpur. Kajian seterusnya pula ialah kajian kes instrumental di mana kajian ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman meluas daripada teori yang sedia ada. Sebagai contoh, kajian tempat pelaksanaan pengajaran pendidikan Islam di sekolah menengah di Johor. Dan yang terakhir pula ialah kajian kes kolektif di mana kajian ini melibatkan kajian beberapa kes secara serentak atau berturut-turut bagi memperoleh pemahaman yang lebih meluas. Sebagai contoh, kajian kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, Melaka dan Pulau Pinang secara serentak. Beralih kepada kajian etnografi, menurut Freebody pada tahun 2003, kajian etnografi digunakan dalam pendidikan dan dilakukan bagi melihat sesuatu fenomena formal dan informal dalam sistem pendidikan. Kajian ini dilakukan pada persekitaran yang sedia ada dan teknik persampaian yang boleh digunakan terdapat 3, pemerhatian iaitu tidak berserta dan berserta, temu bual, terbuka, berstruktur dan semi berstruktur, dan yang terakhir menggunakan persampaian dokumentasi gambar. Bagi kaedah kajian etnografi, menggunakan pengumpulan data deskriptif di mana menggunakan naratif dan visual, dan kajian ini dijalankan untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau interaksi sesebuah sosial. Sebagai contoh, kajian etnografi dijalankan di kalangan pelajar berlainan etnik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan menyambung kepada kajian campuran. Dalam kajian campuran kita akan melihat kepada tiga pembahagian iaitu yang pertama kajian tindakan, yang kedua kajian DDR dan yang ketiga adalah kajian campuran. Baiklah, melihat kepada reka bentuk kajian tindakan. Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Kajian ini bertujuan memperbaiki amalan pengajaran, meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran dan menambah kualiti di mana pengajaran itu dijalankan. Ciri-ciri kajian tindakan yang kita akan lihat sekarang adalah dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian atau dalam konteks mata pelajaran dan kelas yang mereka ajar.
Ia dilakukan secara berkumpulan dan secara berkolaboratif dengan membentuk kumpulan-kumpulan guru yang bersifat kritis kendiri ataupun self-critical. Dalam kajian tindakan, pengkaji terlibat secara langsung dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan dan menambahkan kefahaman terhadap amalan tersebut. Bagi kajian tindakan, ia banyak menggunakan aktiviti atau kaedah refleksi sendiri. Ia juga dilakukan secara sistematik dan rigorous. Kajian tindakan dilakukan secara berterusan, berkembang mengikut kitar refleksi kendiri yang mempunyai 4 kitaran, iaitu tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan renungan atau refleksi. Baiklah, kita akan lihat kepada model kajian tindakan, iaitu yang pertama adalah gelong kajian tindakan daripada Camis and McTaggart 1988. Di sini kita dapat lihat ada 2 kitaran, iaitu kitaran yang pertama adalah merancang, yang kedua tindakan, yang ketiga refleksi, dan bagi kitaran kedua merancang semula, tindakan dan juga refleksi. Baiklah, kita kepada model kajian tindakan yang kedua, iaitu model Sommer pada tahun 1989. Model ini mempunyai 8 fasa, iaitu fasa yang pertama mengenal pasti masalah ataupun fokus yang diminati. Yang kedua, fasa mengumpul data. Yang ketiga, fasa menganalisis data atau membentuk hipotesis. Yang keempat, fasa merancang tindakan. Yang kelima, melaksanakan pelan ataupun menilai tindakan. Yang keenam, mengumpul data untuk mengesahkan perubahan. Yang ketujuh, menganalisis. Dan yang terakhir adalah putaran seterusnya. Okey, kita beralih kepada model kajian tindakan yang seterusnya, iaitu model McBride and Shostak pada tahun 1994. Model ini mempunyai 7 fasa, iaitu yang pertama, fasa mengenal pasti masalah ataupun fokus. Yang kedua, fasa mengumpul data awal. Yang ketiga, penyelidik akan menganalisa data dan membentuk hipotesis. Seterusnya, penyelidik akan membentuk pelan tindakan. Selepas itu, melaksanakan pelan tindakan dan mengumpul data untuk mengesahkan perubahan. Dan yang terakhir adalah menganalisa dan menilai. Baiklah, kita lihat kepada jenis kajian tindakan. Terdapat 2 jenis kajian tindakan, iaitu yang pertama adalah kajian tindakan amalan. Kajian tindakan amalan adalah untuk mengkaji amalan setempat. Ia melibatkan inkuiri berasaskan individu ataupun pasukan. Kajian tindakan amalan lebih memfokuskan kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid. Ia dijalankan dengan melaksanakan pelan tindakan dan hasilnya akan melahirkan guru sebagai penyelidik. Baiklah, kita lihat kepada kajian tindakan penyertaan, iaitu jenis kajian tindakan yang kedua. Kajian tindakan penyertaan adalah lebih memfokuskan kepada mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu. Dalam kajian tindakan penyertaan, ia menekankan kesaksamaan kolaborasi dan lebih memfokus kepada perubahan-perubahan yang meningkatkan kualiti kehidupan. Hasilnya, kajian tindakan penyertaan akan melahirkan penyelidik yang bebas ataupun emancipated researcher. Baiklah, kita tengok kepada kaedah pengumpulan data bagi kajian tindakan. Yang pertama adalah melalui temu bual. Yang kedua melalui analisis dokumen. Yang ketiga melalui soal selidik. Yang keempat melalui ujian. Dan yang terakhir adalah melalui pemerhatian. Beralih kepada reka bentuk kajian DDR. DDR bermaksud Design and Development Research ataupun kajian reka bentuk dan pembangunan. Menurut Ritchie dan Klein 2007, kajian reka bentuk dan pembangunan adalah satu kajian sistematik pada reka bentuk, pembangunan dan proses penilaian dengan tujuan untuk membentuk dasar empirik untuk pembinaan produk instruksional ataupun bukan instruksional, alatan-alatan, modul baru atau ubahsuaian yang menetapkan perkembangan pembangunan produk tersebut. Kajian DDR dapat menguji teori dan mengesahkan praktiknya dengan menetapkan prosedur, teknik dan alat baru berdasarkan analisis keperluan. Kajian DDR boleh dikategorikan sebagai penyelidikan pengembangan Type 1 dan Type 2, iaitu Type 1 adalah penyelidikan produk dan alat dan manakala Type 2 adalah penyelidikan model. Terdapat 2 jenis kajian DDR, iaitu yang pertama adalah Type 1, penyelidikan produk dan alat. Bagi Type 1, penekanan kajian ini adalah lebih kepada kajian mengenai produk, reka bentuk program, pembangunan atau projek penilaian tertentu yang bermaksud kajian jenis 1 adalah kajian yang lebih tertumpu.
hasil ataupun produk daripada penyelidikan produk dan alat ini, pelajaran yang diperoleh daripada mengembangkan produk tertentu dan menganalisis keadaan yang memudahkan penggunanya. Baiklah, kita lihat kepada jenis kajian yang kedua iaitu Type 2. Type 2 adalah penyelidikan model. Penekanan dalam kajian Type 2 adalah lebih kepada kajian proses, alat atau model reka bentuk, pengembangan atau penilaian. Kajian ini bermakna kajian ini adalah kajian yang lebih umum berbanding kajian Type 1. And kita dapat lihat kepada produk hasil daripada jenis kajian Type 2 adalah prosedur atau model reka bentuk, pengembangan dan penilaian baru yang memudahkan penggunaannya. Kita lihat kepada model ID ataupun instructional design atau model reka bentuk yang sering digunakan dalam kajian DDR. Terdapat 5 model yang sering digunakan iaitu ADDIE model, Morrison, Ross and Kemp model, Eastman model, yang keempat adalah 4CID model dan yang terakhir adalah SAMR model. Baiklah, kita akan beralih kepada model ADDIE iaitu model yang paling banyak digunakan dalam kajian DDR. Dalam model ADDIE terdapat 5 fasa yang perlu dijalankan oleh penyelidik. Nama ADDIE itu sendiri datang daripada fasa-fasa yang perlu dijalankan oleh penyelidik. Fasa yang pertama adalah analysis ataupun fasa analisis, yang kedua adalah design ataupun fasa reka bentuk, yang kedua adalah development ataupun fasa pembangunan, yang keempat adalah implementation ataupun fasa pelaksanaan dan yang terakhir adalah E ataupun evaluation iaitu fasa penilaian. Terdapat 3 teknik persampulan bagi kajian DDR iaitu yang pertama adalah kajian kes, tinjauan dan kuasi eksperimen. Merujuk kepada ciri-ciri kajian DDR dilakukan untuk memulakan dengan menentukan masalah penyelidikan dan mengkaji literatur yang berkaitan. Ia menyasarkan peserta populasi yang berlainan dalam Type 1 dan Type 2 dalam setiap fasa yang berbeza. Pengumpulan data boleh berbeza-beza bergantung kepada fokus kajian. Bagi kajian DDR, kaedah penyelidikan yang pelbagai dapat digunakan seperti penilaian, pemerhatian lapangan, analisis dokumen, wawancara mendalam, wawancara pakar, kajian kes, tinjauan dan lain-lain. Analisis data seperti kualitatif atau kuantitatif dan sintesis merangkumi perwakilan data preskripsif. Jenis pelaporan dapat diterbitkan dalam pelbagai jenis sumber seperti laman web berguna untuk melaporkan kumpulan data yang banyak. Kita beralih kepada kajian campuran. Secara dasarnya, kajian kaedah campuran merupakan gabungan antara penyelidikan kuantitatif dengan penyelidikan kualitatif untuk saling menguatkan hujah antara keduanya. Adakala penyelidikan kuantitatif tidak mampu menyampaikan secara terperinci berkenaan persekitaran yang dikaji. Begitu juga penyelidikan kualitatif, ianya tidak mampu menerangkan secara generalisasi berkenaan isu yang dibangkitkan. Gabungan kedua-dua kaedah penyelidikan ini mampu menerangkan secara terperinci masalah kajian, pada masa yang sama mampu mengeneralisasikan isu yang dikaji. Kadangkala, kajian campuran juga disebut sebagai metodologi pelbagai atau multi-kaedah penyelidikan. Kajian campuran memberi peluang kepada penyelidik untuk mengupas sesuatu isu dengan lebih mendalam dan lebih kontekstual. Ciri-ciri bagi kaedah campuran. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimumkan kelemahan dan mengambil dari kekuatan metodologi penyelidikan kualitatif atau kuantitatif secara eksklusif. Teknik persampulan bagi kaedah ini boleh menggunakan mana-mana kaedah daripada kualitatif dan kuantitatif. Kaedah ini juga menyedari bahawa nilai pengetahuan yang dibina melalui kaedah kualitatif seperti persepsi dan juga pengalaman berdasarkan aspek fakta dunia di mana orang tinggal. Kaedah campuran menolak dualisme yang menetapkan metodologi berasaskan kualitatif atau berdasarkan fakta dan kuantitatif atau subjektif sebagai hanya mempunyai nilai eksklusif antara satu sama lain. Beralih kepada jenis-jenis reka bentuk kajian campuran, terdapat 6 reka bentuk kajian campuran. Yang pertama adalah sequential explanatory design, yang kedua sequential exploratory design, yang ketiga sequential transformative design, yang keempat adalah concurrent triangulation design, yang kelima adalah concurrent embedded design dan yang keenam adalah concurrent transformative design. Sequential explanatory design dan sequential exploratory design adalah dua jenis reka bentuk kajian campuran yang paling banyak digunakan.
Kita lihat kepada model reka bentuk kajian campuran yang pertama dan yang kedua, Sequential Explanatory Design. Ia merupakan projek dua fasa dan lebih memfokuskan kepada kaedah kuantitatif. Pada mulanya, akan berlangsung kuantitatif data dan analisis, dan seterusnya pada fasa yang kedua akan berlaku kualitatif data dan analisis, seterusnya final interpretation. Bagi Sequential Exploratory Design, ia merupakan projek dua fasa dan lebih memfokuskan kepada kaedah kualitatif. Pada fasa pertama akan berlaku kualitatif data dan analisis, dan yang kedua berlaku kuantitatif data dan analisis, dan yang terakhir adalah final interpretation. Seterusnya kita melihat kepada Sequential Transformative Design. Ini adalah projek yang mempunyai 4 fasa dan melakukan 2 siri pengumpulan data. Bagi model reka bentuk kajian campuran yang ini, kuantitatif data dan analisis akan dijalankan selama 2 kali dan kualitatif data analisis juga akan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang terakhir adalah Concurrent Triangulation Design, iaitu ia merupakan projek satu fasa. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara serentak. Model reka bentuk ini akan membandingkan keputusan daripada kedua-dua kaedah kajian. Analisis bagi kedua-dua data kualitatif dan kuantitatif juga dilengkapkan secara berasingan. Seterusnya kita lihat kepada senario bagi kajian campuran. Yang pertama adalah kajian tindakan. Bagi kajian tindakan, anda menjalankan kajian bertujuan untuk membantu pelajar yang lemah dalam menguasai kemahiran menulis karangan yang merupakan satu komponen dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 1 Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menerusi kajian ini, anda menemukan satu cara bagi memudahkan pelajar lemah ini untuk boleh menguasai subjek tersebut. Bagi kajian DDR ataupun Design and Development Research, anda membangunkan aplikasi pembelajaran mudah alih khusus bernama Blip untuk pengajaran dan pembelajaran subjek mikroekonomi dalam konteks pendidikan di Malaysia. Kajian ini digunakan untuk menerangkan proses reka bentuk dan pembangunan prototipe aplikasi tersebut. Dengan kajian ini, anda berjaya menghasilkan satu prototipe aplikasi tersebut. Dan yang senario ketiga adalah kajian campuran. Anda akan menjalankan kajian mengenai penggunaan buku teks Komsas dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Kajian kualitatif akan dijalankan bagi memperoleh data statistik penggunaan buku tersebut. Kemudiannya, kajian kuantitatif dijalankan bagi mengkaji sejauh mana keberkesanan penggunaan buku teks Komsas tersebut dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Sekian sahaja daripada kami, Nurul Natasha binti Rashid dan Khairun Najmah binti Muhammad Khalid pada hari ini. Terima kasih.